Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama edisi 844. Apa ada pada kerjasama PAS, UMNO dan Bersatu? Jangan sesekali menjadi luncai. Perwatakan yang bagaimana? Ahli politik yang baik. Anak muda ditakuti warga emas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Politik UMNO PAS Bersatu semakin cacah merebak. Masing-masing kini dilanda dilema kerana berebutkan kerusi yang sama. PAS, UMNO dan Bersatu masing-masing hanya berani bertanding di kawasan majoriti Melayu sahaja. UMNO tak akan bertanding di Bukit Bintang atau Kepong. Justru apabila Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, menasihati UMNO dan Bersatu untuk meneruskan kerjasama sehingga selepas pilihan raya umum ke-15, beliau didakwa tak tahu dan tak faham masalahnya. Pengarah pilihan raya UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, Tuan Ibrahim tak tahu. Dia sedaplah parti dia PAS. Kita ni macam mana? Mereka hendak ganggu dan gugat dan memperkecilkan UMNO mencuri ahli. Katanya pada satu sidang media di Ampang. Mereka yang dimaksudkan oleh Tajuddin ialah Bersatu. Maknanya, benarlah dakwaan bahawa Bersatu sebenarnya berdiri di atas dukungan kata-kata politik semata-mata. Menurut Tajuddin, UMNO takkan buat keputusan dengan sembrono. Sebelum dia hendak berikan saranan itu, dia kena faham apa masalahnya. Kalau dia tak tahu apa masalahnya, apa pun dia cakap tidak akan membawa apa-apa kejayaan, ujarnya. Tajuddin juga memberi amaran kepada PAS supaya tidak menyokong Bersatu untuk menentang UMNO. Sokong Bersatu di kerusi UMNO, kau siap, tegas Tajuddin. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah pula berkata, Bersatu bukanlah parti yang kuat di dalam Perikatan Nasional tetapi PAS. Beliau mengambil contoh di kawasannya sendiri di mana beliau bertahun-tahun berlawan dengan PAS. Maknanya yang memberi kekuatan kepada Bersatu adalah PAS. Untuk rekod semasa pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Tengku Razali Hamzah menang kerusi Parlimen Gua Musang dengan mendapat undi 19,426 mengalahkan Abdullah Hussein PAS 15,513. Sementara itu, Muhammad Nur Hussein Bersatu hanya mampu memperolehi 4,997 undi. Justru tidak hairan jika Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan bertegas bahawa UMNO akan terus memperkasa mufakat nasional bersama dengan PAS. Ini kerana jika PAS bergabung untuk menentang UMNO, nasib Parti Melayu itu belum tentu menyerlah. Lebih-lebih lagi jika wujud parti ketiga iaitu sama ada keadilan atau amanah. Pada masa ini, UMNO bertegas akan terus bertanding bagi kawasan yang pernah ditandinginya pada pilihan raya umum ke-14 termasuk di kawasan wakil rakyat yang sudah melompat. Ini bukan berita baik buat Bersatu dan menjadi dilema buat PAS. Suka tak suka, PAS terpaksa memilih sama ada menyokong UMNO atau Bersatu seandainya kedua parti tersebut berentap pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Di tengah-tengah kekarutan hubungan PAS, UMNO Bersatu itu, tiba-tiba kedengaran suara dari pihak seberang bahawa kerjasama strategik boleh diadakan antara UMNO dan Pakatan Harapan. Suara dari seberang ini dibawa oleh Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub dan Pengerusi Amanah Kota Baru Datuk Husam Musa. Belum diketahui sama ada sudah ditemui a common denominator untuk kerjasama strategi ini, walaupun beberapa penganalisis melihatnya sebagai satu kemungkinan yang sangat positif. UMNO dikatakan masih memiliki sokongan akar umbi yang kukuh, sementara Pakatan Harapan pula memiliki kepakaran dalam tadbir urus yang bersih. Ini berbeza dengan Bersatu dan PAS yang sehingga kini langsung tidak mendapat kepercayaan masyarakat antarabangsa, sama ada dari segi ekonomi, integriti maupun hak asasi manusia. Secara moral, kerajaan sudah dianggap rosak, ujar Husam dalam kenyataannya. Jika Pakatan Harapan mahu menjalin kerjasama dengan UMNO di mana hendak diletakkan kumpulan yang menamakan diri mereka The Third Force iaitu Warisan, UPKO,
Gerombolan Tun Dr. Mahathir dan Syed Saddiq. Bagaimana pula dengan MCA dan MIC? Kasihan sungguh. Maka bertempiklah Ketua Pemuda PAS Khairi Nizam Khairuddin di satu sudut bahtera Perikatan Nasional yang sedang terombang-ambing dilanda badai setelah pemimpinnya menyebar angin. Politik toksik dengan memuntahkan fitnah, menggumpal penipuan dan mengancam ugut masih diamalkan oleh politikus berkepentingan diri dan terdesak. Ia bertunjuk kontang, jati diri dan idealisme serta tiadanya perjuangan luhur untuk menjulang ketamadunan rakyat dan negara, kata Khairil di Harakah Daily yang bertarikh 10 Mac 2021. Jom Channel amat bersetuju dengan permulaan madah Ketua Pemuda PAS ini. Namun kenyataan beliau seterusnya membuatkan Jom Channel tertanya-tanya, siapa yang mengamalkan politik toksik? Kata Khairil, berbekalkan modal jijik inilah Pakatan Harapan meraih pemerintahan yang kemudian ditunggangi dengan tindakan ke arah meruntuhkan tonggak-tonggak penting negara. Namun PAS membugar kematangan politik penyatuan dan perpaduan, melahirkan semula kesedaran rakyat yang terleka. Bolehkah Ketua Pemuda PAS menjawab dengan jujur, siapakah yang menyebarkan dakwah sebelum pilihan raya umum ke-14 bahawa Lim Kit Siang akan menjadi Perdana Menteri Malaysia jika Pakatan Harapan memenangi pilihan raya itu? Apabila dakwah itu dibuktikan sebagai pembohongan dan fitnah selepas 9 Mei 2018 yang lalu, pembohongan dan fitnah baharu pula direka. Kononnya Lim Kit Siang paling berkuasa dalam kerajaan Pakatan Harapan dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Azizah Ismail dan Muhammad Sabu hanyalah pak turut dan boneka beliau sahaja. Itulah di antara politik toksik pembohongan, kebencian, ketakutan, perkauman dan keagamaan yang dimainkan yang kemudian menghasilkan apa yang dikatakan sebagai kerajaan tebuk atap atau disebut juga sebagai langkah kanan. Pun begitu, politikus rakus dan tersepit terus berkelakuan buruk, lagi tidak berakhlak, menyimpang moral dan etika, diadu domba fitnah dan menipu rakyat dengan propaganda kerajaan pintu belakang, kata Ketua Pemuda PAS itu. Agaknya, Ketua Pemuda PAS tak pernah belajar sains politik atau teori demokrasi. Tidak ada sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi mengiktiraf kudeta. Ia tetap kerajaan pintu belakang. Tidak kira bagaimana anda cuba menjustifikasikannya. Kata Khairil lagi, juga dakwaan yang direka-reka untuk memburukkan reputasi kerajaan dan pimpinannya. Apa dakwaan yang direka-reka itu? Tidak benarkah kenyataan Fitch Solution pada bulan Disember tahun lalu yang menurunkan penarafan kredit Malaysia dari A- kepada BBB+, menjadikan negara ini lebih sukar untuk meminjam? Tidak benarkah laporan United Nations Report on Trade and Development atau UNCTAD bahawa pelaburan langsung asing FDI Malaysia tahun lalu jatuh kepada 68% berbanding tahun 2019, sedangkan penguncupan wilayah ASEAN rata-rata hanya 31%. Cukuplah dengan dua contoh yang buruk itu. Khairil kini sudah mengutip Ghanimah sebagai ahli lembaga pengarah Bina Darul Aman Berhad, sebuah syarikat pembinaan milik kerajaan GLC Negeri Kedah. Selain Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh dunia juga tahu Perikatan Nasional ialah kerajaan pintu belakang atau tebuk atap. Ini kerana ia dibentuk oleh pengkhianatan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali dan parti yang dikhabarkan memperjuangkan Islam. Siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Hadi Awang selepas kudeta pada Februari tahun lalu. Hakikatnya, ia bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Malah ia juga bukan penyatuan dan perpaduan berpaksi kepentingan agama, bangsa dan negara yang diperjuangkan. Tetapi ia didorong oleh ketakutan bahawa Anwar Ibrahim mungkin menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kalian juga mencurangi agenda politik Melayu Islam apabila derhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bahawa Parlimen boleh bersidang sewaktu darurat. Ingatlah, siapa yang menggali lubang, maka dia harus siap untuk jatuh ke dalamnya. Pakatan Harapan sudah lama tolak politik toksik, elak jadi luncai. Walaupun ada negara yang wujud dengan aman tanpa adanya parti politik, tetapi umumnya pemimpin politik tetap diperlukan. Tujuannya ialah untuk melakar perancangan jangka masa panjang sesebuah negara selain menjadi nakhoda yang dapat memberi panduan arah yang selamat.
Justru timbul label ahli politik baik dan ahli politik jahat. Ahli politik yang baik adalah ejen perubahan yang mampu memimpin parti, penduduk di kawasan dan masyarakat keseluruhannya dengan meletakkan agenda bagi mengadaptasi dengan perubahan senario yang sentiasa berlaku, kata bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chin Tong. Beliau berhujah bahawa peranan utama pemimpin politik yang baik bukan sahaja menguruskan hal ehwal harian tetapi merangka dasar yang memberi impak jangka masa pendek dan panjang untuk rakyat. Pemimpin perlu melangkaui peranan seorang pengurus. Pemimpin yang menghabiskan masa dengan menguruskan perkara kecil akhirnya tidak akan melihat gambaran yang lebih besar, katanya. Justru kita tertanya-tanya bagaimana perwatakan dan tindakan ahli politik yang baik dan jahat itu. Bekas Presiden Uruguay Jose Alberto Mujica Cordano, lahir pada tahun 1935, merupakan presiden termiskin di dunia. Mujica merupakan sebahagian daripada kumpulan gerila yang bernama Tupamaros. Beliau menghabiskan hidupnya 14 tahun di penjara. Namun, seluruh kehidupan Mujica diabadikan kepada cintanya terhadap negara. Sebaik sahaja dibebaskan dari penjara bila menjadi anggota gabungan parti-parti sayap kiri yang dikenali sebagai Broad Front. Setelah berkhidmat selama beberapa tahun sebagai senator, beliau terpilih menjadi Presiden Uruguay ke-40 pada 1 Mac 2010. Mujica tidak pernah melupai akar umbinya. Kerana itu, beliau menghabiskan 90% gajinya sebanyak $12,000 Amerika, kira-kira RM49,350 sebulan kepada mereka yang memerlukan. Beliau berpakaian sederhana dan tinggal di sebuah rumah yang kecil yang hampir runtuh. Mujica memandu kereta Volkswagen Beetle 1987. Walaupun disayangi rakyatnya, beliau mengundurkan diri pada tahun 2015 setelah 5 tahun menjadi presiden. Setelah bersara, Mujica tetap meneruskan gaya hidupnya yang sederhana. Dari sebuah negara yang diketahui amat korup, kini Uruguay menjadi negara terbaik di Amerika Selatan dengan skor indeks persepsi rasuah 71 di tangga 21 daripada 180 negara. Bayangkan perbandingan kehidupan Mujica dengan para pemimpin politik negara kita. Isteri Mujica tidak menggayakan beg berjenama yang berharga 1.6 juta ringgit. Beliau tidak memakai slipper dengan jenama Louis Vuitton yang berharga RM4,650. Beliau juga tidak sibuk menukar kereta Volkswagen miliknya kepada Mercedes. Adakah beliau model pemimpin politik yang baik? Jawapannya sudah tentu ya. Kita sebagai rakyat Malaysia yang dikatakan negara Islam harus merasa malu kerana terus mengagumi dan terpesona dengan pemimpin yang gaya hidup mereka mewah, mengadakan kenduri kahwin anak secara besar-besaran dan bercuti dengan mewah sambil menayangkannya dengan bangga kepada rakyat jelata menerusi media sosial. Bukan itu sahaja, pemimpin kita bercuti selama 55 hari di New Zealand, meninggalkan rakyat terpinga-pinga dikepung COVID-19. Apa pula yang mencantikkan dirinya dan kemudian bergaya umpama model di pejabatnya sendiri. Malang sungguh apabila rakyat terkesima dengan perwatakan pemimpin yang sedemikian. Sedangkan bukan susah sangat untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin tidak perlu menunjukkan nombor-nombor dalam Key Performance Indicators, KPI, yang sukar difahami. Pemimpin tak perlu pergi ke Mekah dan memasuki Kaabah. Pemimpin hanya perlu menunjukkan mereka peduli rakyat dengan bukti, bukan retorik kata-kata bersulamkan, ayat Al-Quran dan juga hadis. Bagaimana? Mampukah kalian melakukannya? UMNO dikatakan takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP sehingga mengeluarkan slogan No Anwar, No DAP. Slogan ini dipertahankan dengan gigih oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa. Apa masalah Anwar adalah satu misteri. Tiba-tiba Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Tan Sri Rais Yatim mengeluarkan kenyataan terdapat pelbagai kekangan untuk melaksanakan dasar undi 18 walaupun selepas Dewan Rakyat meneluskan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019. Rais yang juga yang di-Pertua Dewan Negara berkata, negara masih tidak bersedia untuk membenarkan pendaftaran pengundi seawal usia itu memandangkan proses untuk mendapatkan senarai bakal pengundi usia 18 tahun turut memakan masa yang lama. Ini soal politik. Walaupun sudah lulus, tetapi memberikan senarai bakal pengundi berusia 18 tahun itu memakan masa yang sangat lama. Ia kena diambil daripada Jabatan Pendaftaran Negara dan senarai konstituensi
atau kawasan. Ia sekaligus melibatkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang akan terdedah dengan tempoh masa yang lama. Setelah melihat situasi yang sebenar, undi 18 tahun ini tidak praktikal untuk diadakan pada musim ini. Katanya seperti dilaporkan akhbar utusan Malaysia. Dan berkata demikian ketika menjawab soalan daripada penonton secara atas talian berkenaan status had umur pengundi 18 tahun dalam program Ruang Bicara bertajuk Signifikan Parlimen dalam Pembinaan Negara Bangsa malam kemarin. Pada 16 Julai 2019 yang di-Pertua Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof meluluskan RUU Perlembagaan Pindaan 2019 bagi menurunkan had umur pengundi dari 21 tahun ke 18 tahun, pendaftaran pengundi automatik dan menurunkan umur calon layak bertanding pilihan raya kepada 18 tahun. Pada November tahun lalu pula, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Taqiyuddin Hassan memberitahu Dewan Rakyat bahawa pelaksanaan usia layak mengundi baharu dan pendaftaran pengundi automatik dijangka bermula selewat-lewatnya Julai 2021. Ini bukan pertama kali Rais membidas pelaksanaan layak mengundi pada usia 18 tahun. Pada 8 Februari lalu, Rais mendakwa kepemimpinan Pakatan Harapan terlalu tergesa-gesa membuat keputusan melayakkan anak muda yang berusia 18 tahun secara automatik menjadi pengundi. Kata Rais, Pakatan Harapan tidak menghitung baik buruk arus perdana nilai hidup di negara ini, sekaligus meletakkan negara berdepan situasi tidak menentu, lapor utusan Malaysia. Perkara ini sudah dipersetujui termasuk oleh Bersatu yang ketika itu masih di dalam Pakatan Harapan dan belum menjadi pengkhianat. Kita sudah bersedia dengan mengangkat pengundi 18 tahun sebagai matang dan bertanggungjawab. Kenapa Bersatu tiba-tiba menjadi takut? Saya rasa pelik. Adakah mereka meremehkan keupayaan dan kebolehan anak muda untuk membuat keputusan? Ini tidak sihat dan saya rasa orang muda patut bangun membantah kerana mereka berhak memilih kerajaan yang mereka mahukan, ujar Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah dalam satu kenyataan. Yang di-Pertua Dewan Negara ini hidup dalam kurun yang keberapa? Selain takut parlimen dibuka, rupanya pemimpin Perikatan Nasional juga takut dengan anak muda yang berusia 18 tahun. Janganlah memalukan warga emas dengan pemikiran yang jumut. Nampaknya Perikatan Nasional ini tak mahu libatkan pengundi 18 tahun dan cuba menggagalkan usaha pengundi ini dari mengambil bahagian kerana takut anak muda bersuara, tegas Raja Kamarul. Percayalah, sikap pemimpin yang memperlekeh anak muda itu akan menyebabkan kemerosotan sokongan mereka. Ini kerana sebagai rakyat Malaysia, anak muda juga sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.